asal. Artinya perkara itu dimaklumkan kepada kesimbangan dengan auditor itu dapat penyelesaian minta. Menurutnya terdapat arahan untuk bekas Ketua di Negara Tan Sri Amrin Puan dan Nur Salwani menunda laporan audit asal selain arahan untuk Nur Salwani memusnahkannya. Menjawab soalan Ketua Tan Sri Muhammad Syafiq adalah Madinah ketika wujud 2 set laporan audit 1MDB. Kerana laporan asal sebelum ini disimpan Nur Salwani di bawah tulisannya. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu semua dah masuk dulu baru kita start ya. Program kita pada malam ni. Ia satu kesalahan bagi Amrin untuk meminda laporan asal serta melipuskannya. Madinah berkata demikian dalam pembicaraan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasani berhubung laporan akhir pengauditan 1MDB. Najib tidak menggunakan kedudukannya untuk menyerahkan tindakan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum diberitakan kepada jawatan kuasa Kira-kira Wang Negara PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda didakwa bersubahat dengan Najib. Kerap mencabar menyebabkan kulit kusam dan tidak seperti ini. Gunakan deodoran Nivea Extra Brightening yang dipercaya dengan lahan sumber khasiat yang menggunakan kulit secara mendalam. Minta tolong Cik Taufik untuk edarkan atau share link untuk pendaftaran peserta yang ruangan Taufik. Hello, Assalamualaikum. Dengar. Hello, dengar tak? Hello. Cream Nestle Lucky Mango Chocolate Brownie Fudge. Assalamualaikum. Steady Bob. Itu taste enak kan? You are not my taste. Kamu pasti beri aku. It's you and me. Tes. I love you very very much. Waalaikumsalam. Thank you very much. Minta tuan-tuan dan perempuan isi borang kehadiran yang ada dalam ruangan chat. Nongol, minta mute nongol. Cadangan itu wajar memandangkan sering kali berhadapan dengan jangkaan air, kita membayar penuh untuk Makan nak ambil kat putih Bob. itu tidak berlaku sejak beberapa tahun lalu. Makin kritikal sehingga tidak berlaku. Masalah air di jadi sekali dan kritikal, kadang-kadang kita orang tua itu dia tak mesti bisa. Jadi sekarang kita orang katalah kita bayar tanggung bayar. Jadi apa yang diambil itu saya minta masyarakat Terima tu. angka soal ini tidak bisa saja di suatu segera nilai satu yang sustain.
Itu juga kita tidak pasti. Jangan kita ambil sikap di sini. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Taufik Basri daripada di Student Support ini sebagai teknisi. Harap semua yang join ni mute dulu mikrofon masing-masing. Okay. Boleh dengar semua? Daud dengar? Wah, Taufik tak jelas suara tak jelas tu. Oh, suara tak dengar. Harap semua yang peserta yang join ni, harap semua mutekan dulu mikrofon masing-masing. Dengar tak? Siapa-siapa boleh dengar? Hello? Suara tak apa clear. Kalau boleh minta Encik Taufik share dulu slide. Boleh tak? Okey. Sekejap. Biasa tu aku tengah ada presentation tak boleh pergi. Besok ya tu sana lah. Ikut kau aja yang betul Jumat tu kan. Ikut kau aja. Kita tunggu penceramah masuk dulu. Rasa penceramah belum ada dalam ni lagi. Di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita. Penceramah jemputan dulu ya. Sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah. Cik Taufik, tolong share tu.
Situ kerja. Tak ada. Hebat kan tak? Mau ya anjek. Dalam ni semua ada laptop Semua ada Saya pakai handphone. Kau pergi minta kakak kau gadai dia punya gelang emas. Kau beli laptop. Kita orang tengah dengar untuk marketing. Silakan viral yang Kakak kami tak ada gelang emas. Gelang besi ada. Lombong emas ada kat Pahang. Oh, janji dapat laptop. Itu sebab tu aku malas duduk dengan budak B40 ni. dia orang punya ni B40 ni, tapi kita dapat. Nak tak tentang dulu. Ada. Aku duduk yang budak-budak yang apa atas B40. Duduk koloni. Oh, yang penting bukan budak rem. Kalau merah bang. Sudah tak happy lagi tu. Bukan. Isu perempuan tu masak ni. Ya, ramai yang datang dengan saya dia kata, perempuan tu tak masak. Okey, sementara menunggu penceramah masuk, minta para peserta untuk mengisi borang kehadiran seperti yang tertera di ruangan chat. Topik, tolong. Ini ruangan chat. Weh, chat kat mana? Tak jumpa lah pula. Budak-budak bukan ni? Ada sekarang yang macam tu. Bosnya ada. Lalu ada kat depan. Mak kau pun ada tu kan? Tak ada lah. Okey, saya rasa penceramah tu ada tu, okey. Okey, penceramah dah masuk. Okey, memohon Topik share
link kehadiran lagi sekali sebab ada yang baru masuk. Banyak grup Cik Taufik, banyak grup ni. Okey, tak apa. Saya ingat nanti Cik Taufik just share je link dekat ruangan chat. Saya ni lah. Tuan Nizam ni tak? Dengar tak saya punya suara? Tak apa. Okey, nanti Cik Taufik just share je link tu dekat ruangan chat So since penceramah kita dah ada, saya rasa kita mulakanlah untuk program kita pada malam ni. Ya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mencari timba anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Puan Nur Awani binti Abdul Wahab, iaitu selaku pensyarah UIM Subjek Pembangunan Masyarakat. Yang berbahagia Lieutenant Komander Maritim Mahathir. Ada tuan kita Lieutenant Komander Maritim Mahathir bin Ismail selaku Timbalan Pengarah Mencari dan Menyelamat iaitu SAR Maritim Malaysia. Yang berparisan ahli-ahli jawatan kuasa program serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan berkat kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berkumpul di hari yang penuh bermakna ini untuk pelancaran program keselamatan komuniti pelayaran maritim dengan kerjasama Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Bagi memulakan majlis pada petang ini, marilah kita sama-sama menandatangan bermunajat, memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Untuk itu, majlis mempersilakan Encik Syidi bagi memimpin doa kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulakan program kita malam ni, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kehadrat-Mu supaya majlis malam ini diiringi keberkatan dan rahmat dari-Mu ya Allah. Kepadamu jua ya Allah kami mengucapkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga. Di atas limpah kurnia-Mu Engkau kami berikan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keyakinan dalam apa jua yang kami pelajari. Mudah-mudahan kami dapat menjayakan program ini dengan berkat-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini menjadi manfaat untuk kami, serta berkatilah kami sepanjang hidup kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada leka, lalai dan hati yang hitam, daripada fitnah yang tidak berkesudahan, agar menjadi hamba-Mu yang beroleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Encik Syidi. Okey, terima kasih diucapkan kepada Syidi atas dengan bacaan doa itu tadi. So, kini tibalah kita ke acara yang memuncak, iaitu dipersilakan Tuan Lieutenant Komandan Maritim Mahathir bin Ismail kita untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Program Keselamatan Komuniti Perairan Maritim di Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan. Hello, Assalamualaikum. Ya. Salam Tuan. Salam Tuan. Okey. Dengarlah. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Pada semua yang ada di dalam taklimat berkenaan dengan keselamatan semasa berada di perairan Malaysia. Saya sebelum itu saya perkenalkan diri saya adalah Lieutenant Commander Maritim Mahathir bin Ismail, merupakan penolong pengarah kanan Maritime Rescue Subcenter Kuantan, dan sekarang saya bertugas di Negeri Pahang, FMM Negeri Pahang. Boleh kita teruskan dengan slide ya, moderator? Boleh Tuan, boleh Tuan. Untuk makluman para peserta, Tuan Mahdi kita ni merupakan ex kepada student UUM, sama macam kita. Betul tak Tuan? Betul. Saya 2007 graduate 2007. Di slide terus ke? Sejak Tuan mungkin ada masalah teknikal di bahagian secara teknikal gitu tu. Okey. Boleh ke tu Encik Taufik, boleh ke? Boleh ke kalau tu saya
share daripada saya punya PC ni kan? Boleh tuan, dengan izin tuan. Boleh tuan. Saya ada masalah sikit lah laptop. Sorry. Macam mana nak share ni? Laptop 800 je. Laptop 800. Jangan sebut isu baru. Pandai gelang yang ada tau. Tuan Jebat pun ada je. Macam mana saya share benda ni? Sekejap, tak apa tuan, sekejap sebentar saya try share dulu, tengok nampak tak? Nampak tak? Sekejap. Okay. Nampak. Ada. Ada nampak Okay. Okay. Sorry, okay. Besar kan tapi? Besar kan? Buat slideshow terus. Okay. Dapat tak? Okay, saya nampak. Okay. Dah boleh slide ke macam mana ni tuan? Start ni macam mana? Kita tekan next terus. Okay. Sekejap, skop tadi Okay, saya teruskan untuk malam petang ini saya akan berkenaan dengan 6 skop ini. Yang pertama adalah pengenalan dan latar belakang FPMM sendiri. Yang mana FPMM ini dah 17 tahun tapi masih lagi ada rakyat yang di luar sana masih belum tahu bidang tugas FPMM sendiri. Okay, akan saya bentang sekejap lagi. Yang keduanya berkenaan dengan kawasan tanggungjawab Search and Rescue SAR ini, pencarian menyelamat. Yang ketiga, kesalahan yang lazim dilakukan oleh mereka-mereka yang bekerja di perairan Malaysia ini. Yang keempat adalah langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berlakunya kecemasan di laut. Yang kelima, berkenaan dengan peralatan keselamatan yang perlu ada dalam kenderaan di laut, bot dan kapal. Yang keenam adalah kospas hasad, satu sistem yang menggunakan satelit. Okay, next. Kita teruskan dengan pengenalan dan latar belakang agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Next. Okey, sekiranya ada soalan-soalan boleh diajukan terus ataupun di akhir nantilah. Saya teruskan dengan penubuhan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia ini bermula pada tahun 99, iaitu pada 21 April, di mana kajian telah dibuat oleh satu pasukan ini dan dibentangkan kepada Kabinet. Pada tahun 2003 iaitu 16 April, tim Nucleus telah ditubuhkan untuk mengkaji apa itu agensi penguatkuasaan maritim Malaysia ini, apa tujuan dan tanggungjawab dan fungsi yang ditubuhkan.
Seterusnya pada tahun 2004 iaitu 1 Julai, Akta FMM dikuatkuasakan dan diwartakan pada 15 Februari 2005. Dan permulaannya operasi yang pertama apabila wilayah utara mula beroperasi lah, itu adalah pejabat yang utama yang beroperasi di wilayah utara pada tahun 2005 iaitu 30 November dan secara rasminya Agensi Penguasaan Maritim Malaysia ini telah ditubuhkan dan dirasmikan secara peringkat nasionalnya oleh Timbalan Perdana Menteri yang ketika itu adalah Datuk Seri Najib lah masa ketika itu. Okay, next. Okay, visi dan juga misi FMM. Lihat pada gambar yang besar ini adalah merupakan Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Okay, visi FMM adalah untuk menjadi sebuah agensi penguasaan maritim Malaysia yang unggul dan berwibawa dalam menjaga keamanan, keselamatan dan kedaulatan negara dan mengamalkan nilai-nilai murni serta nilai kemanusiaan sejagat. Dan manakala misi FMM untuk menjaga dan memelihara keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara di zon maritim Malaysia serta menyelamatkan nyawa dan harta benda semasa kecemasan di laut. Ya. Okay, next. Berikut adalah objektif penubuhan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia adalah untuk menentukan zon maritim Malaysia selamat dan terkawal untuk mereka yang bekerja atau menggunakan perairan Malaysia ini. Yang keduanya, mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda di laut berasaskan piawaian yang ditetapkan. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama mencari dan menyelamat serantau yang berkaitan. Yang keempat adalah mewujudkan suasana kondusif bagi membolehkan komuniti maritim bekerjasama dengan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Okay, seterusnya, next. Okey, berikut adalah fungsi agensi yang utama, iaitu tugas mencari dan menyelamat. Yang inilah yang penting, tugas mencari dan menyelamat. Di samping kita melaksanakan tugas-tugas penguasaan seperti mencegah pelakuan kesalahan, memberi bantuan dalam apa-apa perkara jenayah serta permintaan negara asing dan menjalankan pengawasan udara dan pantai, menyediakan khidmatan pelantar dan sokongan kepada mana-mana agensi. Contohnya berlakunya pencemaran laut, pencemaran air di perairan Malaysia, dan kitalah sebagai agensi yang akan first respond untuk kes-kes pencemaran di laut. Seterusnya adalah pelaksanaan tugas mencari menyelamat ini juga. Ini adalah untuk tugas-tugas di laut lepas. Pelaksanaan tugas mencari dan menyelamat, itu pengawalan dan penjagaan pencemaran maritim, pencegahan dan penyekatan pelanunan, dan juga pencegahan dan penyekatan pengedaran haram dadah narkotik. Okay, next. Skop kedua adalah kawasan tanggungjawab search and rescue. Okay, next. Okay, untuk tugas dan menyelamat Maritim Malaysia ini sebelum tahun 2006 telah dijalankan oleh Jabatan Laut. Setelah itu, pada 6 Jun 2006, FMM telah mengambil peranan tugas mencari menyelamat daripada Jabatan Laut ini secara rasminya pada tahun 2006. Okay, next. Okey, tanggungjawab Maritim Malaysia dalam mencari dan menyelamat adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penilaian organisasi mencari dan menyelamat. Yang keduanya menyelaras dengan lain-lain agensi kuasa maritim yang lain dalam operasi mencari dan menyelamat di laut sebagai
perantaraan dengan organisasi mencari dan menyelamat di peringkat antarabangsa, menubuhkan piawaian untuk segala kemudahan peralatan, perjawatan, latihan operasi dan prosedur berkaitan selamat. Di mana Maritim Malaysia ini adalah agensi peneraju untuk apa-apa bencana ataupun kemalangan yang berlaku di perairan Malaysia, dan dibantu oleh agensi-agensi yang melibatkan yang ada aset seperti kapal dan bot lah. Dan manakala kita juga bekerjasama dengan negara-negara sebadan sekiranya ada kes-kes kecemasan melibatkan rakyat Malaysia ataupun rakyat negara di sebadan yang hanyut atau masuk ke Malaysia, kita juga akan bekerjasama untuk sama-sama mencari mangsa lah. Okay, next. Ada apa-apa soalan ke dekat ni? Jadi saya teruskan ya. Okay, merujuk pada arahan MKN 20 di mana apa-apa bencana maritim yang berpunca daripada kejadian kemalangan atau kecemasan maritim yang melibatkan nyawa dan harta benda akan dikendalikan oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia menggunakan manual mencari dan menyelamat kemasaan. Ini merujuk pada MKN arahan nombor 20. Okay, next. Berikut adalah lokasi, ini adalah lokasi tanggungjawab penguatkuasaan, kawasan operasi lah. Untuk kawasan mencari dan menyelamat, dia lain sedikit. Okey, ini adalah operasi untuk penguatkuasaan. Kita tengok ada beberapa setiap negeri, dia ada maritim negerinya. Okay, next. Ini untuk Sabah dan Sarawak, untuk kawasan operasi, melibatkan untuk penguatkuasaan lah. Okay, next. Okey, ini zon maritim Malaysia di mana zon maritim Malaysia dia jarak dia sehingga 200 batu nautika daripada high sea tu, daripada baseline. Di sini adalah kuasa FMM bermula daripada baseline yang tuan-tuan dan puan-puan nampak ni, dan sehingga ke 200 batu nautika laut lepas. Okey. Seterusnya. Berikut adalah data organisasi mencari dan menyelamat kebangsaan yang mana akan dipengurusikan oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia sendiri. Kita ada MRSC Putrajaya yang mana terletak di Ibu Pejabat Maritim Malaysia dan dibantu dengan 5 MRSC, iaitu MRSC Langkawi, MRSC Johor, MRSC Kuantan, MRSC Kuching dan MRSC Kota Kinabalu. Dan seterusnya akan dibantulah daripada agensi-agensi lainnya yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di slide. Dengan izin boleh tuan terangkan sikit apa itu MRSC tuan? MRSC adalah Maritime Rescue Subcenter, yang mana apa-apa kita akan next akan ada satu slide yang menerangkan kawasan tanggungjawab setiap MRSC ini. MRSC ini adalah satu pusat yang akan koordinasikan operasi mencari dan menyelamat ini untuk semua agensi-agensi yang mempunyai aset di laut. Clear? Okey tuan.
Seterusnya, inilah untuk kawasan operasi mencari dan menyelamat bagi negara kita lah, yang mana dia lebih besar daripada kawasan operasi penguasaan, yang di mana tuan-tuan nampak di sebelah utara ni kita ada 400 batu nautika. Dia dah termasuk ke perairan negara Thailand, ya. Tuan, minta maaf tuan. Saya ada soalan tuan, boleh tanya? Okey, boleh. Tuan, macam mana nak tahu antara sempadan kita dengan sempadan luar tuan? Adakah dia ada penanda atau hanya dekat note tuan? Dia tak ada penanda. Kita ada leg longs, kita ada dia punya koordinat yang ada dalam peta tu. Ya ke? Okey, faham tuan. Sebab kita memang kat laut memang tak ada tanda lah nak tahu, sebab kita dapat baca melalui GPS yang kita akan tahu daripada koordinat yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Dunia ni, menyatakan ini adalah kalau kita punya sempadan perairan negara. Satu lagi soalan tuan. Ya. Macam sempadan tu, adakah dia tetap ataupun dia berubah-ubah tuan? Tetap berubah. Okey, terima tuan. Okey. Boleh lihat yang W1 ni adalah MRC Langkawi, W2 adalah MRC Johor Bahru, W3 adalah MRC Kuantan, W4 adalah MRC Kuching. Yang mana dia 280 batu sampai ke sempadan. Dan juga W5 adalah merupakan MRC Kota Kinabalu. Okay, next. Ini nombor-nombor penting lah. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam ni boleh menjadi ejen kepada Maritim Malaysia supaya pentingnya keselamatan nyawa semasa berada di laut ni sangat-sangat penting. Mengharapkan tuan-tuan dan perempuan ini dapat memberi peringatan kepada rakan-rakan, saudara mara dan juga keluarga sendiri. Okay, next. Kesalahan lazim yang selalu berlaku yang kita temui lah. Next. Lesen tanpa tempoh. Ini sering kali kita jumpa penumpang yang berlebihan juga adalah tinggi. Kesalahan tidak memakai jaket keselamatan pun juga sangat-sangat tinggi. Dan seterusnya, ketiadaan peralatan keselamatan seperti first aid kit itu pun penting, dan juga alat pemadam api juga penting. Dan saya sangat-sangat tekankan berkenaan dengan pemakaian jaket keselamatan. Ini merupakan nyawa kedua lah sekiranya berlaku kecemasan di laut, dan dapat membantu kita untuk terapung dan sebelum bantuan juga. Okay, terusnya, next. Okay, kesalahan yang sering dilakukan, peralatan keselamatan tidak berfungsi, memandu bot secara berbahaya dan tiada sijil kecekapan. Di mana mereka yang membawa bot ni tiada sijil ni lah, kemahiran yang secara formal. Mereka ni yang kebanyakannya belajar secara sendiri atau pengalaman mereka berada di laut. Okay, seterusnya. Dia kira macam mewarisi lah tuan, mewarisi turun-temurun daripada keluarga dia orang tu lah. Terutamanya nelayan-nelayan lah, mereka lebih mengikut turun-temurun tu. Betul. Daripada macam ayah dia seorang nelayan, dia akan handover kepada anak dia, dan anak dia pula akan handover kepada cucu dia, lebih kurang macam tu lah tuan. Ya, betul.
Dan mereka ini kalau kita tegur pun ada caranya, sebab mereka ini sendiri pengalaman di laut ni lebih lama dan tahu selok-belok laut ni macam mana. Walaupun kita cakap perlu pakai jaket semata pun, mereka anggap itu satu macam tidak penting bagi mereka lah. So kena adalah cara-cara ini untuk kita memberi penekanan pemakaian jaket keselamatan ini. Okay, seterusnya adalah langkah keselamatan. Okay, next. Okay, syarat pelesenan perlu ada boya keselamatan, ini ada buoy. Perlu ada jaket keselamatan, lampu dan tanda keselamatan, alat pemadam api, sebuah baket, sebuah sahu dan kabel dan satu unit painter. Ini merujuk pada Merchant Shipping Ordinance, itu ordinance kapalanan. Okey, seterusnya. Berikut adalah langkah keselamatan yang perlu ada dan juga perlu diambil. Yang pertamanya, bot mestilah mempunyai lesen yang sah. Pastikan nak turun ke laut ni, pastikan bot kita mempunyai lesen yang sah. Yang keduanya, memastikan semua peralatan keselamatan mencukupi. Ketiga, tiada barang yang menghalang laluan kecemasan. Ini sama juga lah kalau kita naik kapal terbang, kita kena simpan barang-barang tu di tempat yang telah ditetapkan dan yang tempat yang sesuai lah, tidak mengganggu keselamatan. Sekiranya berlaku kecemasan, laluan tu perlu clear dan tidak menghalang kita punya laluan. Seterusnya, memakai jaket keselamatan penting lah. Walaupun terutamanya mereka yang minat aktiviti memancing perlulah memakai jaket keselamatan, sebab bermula daripada bulan 1 hingga bulan 3 ni banyak kes-kes melibatkan pemancing rekreasi yang berlaku kemalangan. Contohnya ada bot yang rosak, ada yang hampir karam, ada yang bot terbalik. Manakala mereka selamat dan dijumpai kerana memakai jaket keselamatan ini. Seterusnya, penumpang tidak melebihi had yang telah ditetapkan. Ada satu kes di Kelantan pada tahun 2019, bot nelayan ini membawa pemancing seramai 20 orang dan mengikut kepada lesen dia, hanya boleh bawa penumpang sebanyak 10 orang. So terlebih 10. Dan berlakunya kecemasan, berlakunya ribut ketika itu dan terbalik, botnya karam, hampir 10 orang hilang dan tidak memakai jaket keselamatan. 10 orang ni kita temui mayatlah dalam keadaan dah terapung macam tu, dah kembung macam tu. Hampir 7 hari kita cari. Alhamdulillah semuanya ditemui lah. Itulah pentingnya jaket keselamatan ni, dan juga patuhilah had muatan yang telah ditetapkan. Okay. Yang seterusnya yang juga penting, sentiasa berwaspada dengan perubahan cuaca. Sekiranya kita dah tahu, nampak dah kawasan tu gelap, dah akan ribut, cubalah kita beredar daripada kawasan tu dan baliklah ke darat ataupun tempat berlindung yang terhampir. Seterusnya, dia betul. Macam awal-awal tahun tu kita dikejutkan dengan parti pendatang asing tanpa izin yang terbalik dekat perairan Johor Bahru tu. Agak mengejutkan jugalah tuan. Dia orang masuk ke perairan Malaysia tanpa memakai jaket keselamatan,
memperjuangkan nyawa dia masuk ke perairan kita. Dan yang menjadi sedihnya apabila kita lihat di paparan akhbar terdapat lebih daripada puluhan mayat kanak-kanak yang terdampar di perairan Johor Bahru tu tuan. Betul. Yang itu pun banyakkan berlaku ni kadang time PKP kita tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti rekreasi semasa PKP, tapi mereka buat juga mungkin dah terlalu lama tinggal di rumah dan keinginan untuk hobi memancing terlalu tinggi. Okey, seterusnya inilah gambar-gambar lah berkenaan dengan kemalangan di laut. Okay, skop yang kelima ada peralatan keselamatan. Next. Okey, jaket keselamatan dia bermacam-macam jenis. Semua bagus. Cuma kita kena tahulah setiap jenis ni macam mana nak gunanya. Yang senang pakai adalah type 1, type 2, type 3 ni. Senang untuk pakai lah. Yang mana yang lain ni kena ditarik dulu kan. Baru dia boleh mengembangkan mengeluarkan angin lah. Yang seterusnya boya keselamatan. Saya percaya semua yang ada dalam ni pernah nampak lah boya keselamatan ni dan juga jaket keselamatan. Okey, seterusnya next. VHF radio untuk perhubungan dan juga personal kita beacon. Ini adalah alat yang mampu mengenal pasti kedudukan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya berlaku kecemasan. Apabila peralatan ini diaktifkan, kita di Malaysia dapat kenal pasti kedudukan dan dapat terus memberi bantuan kecemasan secara cepat. Okey, seterusnya. DevTech, di mana DevTech ni kita akan blast kepada semua kapal-kapal yang melalui perairan Malaysia ni. Dan kemudiannya laluan yang dilalui oleh kapal-kapal tersebut menjumpai mangsa, dia akan aware lah semasa untuk lalu di kawasan tersebut. Contohnya ada satu kes nelayan hilang di perairan Kuantan. So kami di MRS Kuantan akan blast message dalam DevTech ni untuk maklumkan kepada kapal-kapal yang melalui perairan Kuantan untuk sama-sama memantau. Kiranya berjumpai mangsa dan memberi bantuan lah ke mangsa ataupun maklumkan kepada Malaysia untuk kita bertindak ke kawasan ke lokasi kejadian. Yang seterusnya adalah rakit keselamatan. Okay, seterusnya next. Skop yang terakhir adalah Kopas Sasat. Okay. Kopas Sasat adalah satu sistem search and rescue satellite allied tracking. Okay, next. Boleh kita orang dapat tahu tuan, Kopas Sasat ni berada di mana tuan? Dan apa di Malaysia ni kita ada di Kuantan, iaitu di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, di mana pusat latihan Maritim Malaysia sendiri di Kebeng. Okay, dia ada pusat operasi sendiri yang mana apabila kita daripada saya akan tunjukkan satu beacon yang ada dengan saya ni, nampak ni. Yang ini. Okay, bila kita aktifkan alat ini, sekiranya kita berlaku kecemasan di laut, kita aktifkan alat ini, akan keluar satu distress ni, yang nombor satu, distress akan keluar dan akan detect oleh satelit ni, yang atas ni. Terusnya ada satelit search and rescue satellite dan akan hantar ke terminal. Terminal ni ada di
Kuantan. Seterusnya akan keluar siapa pemilik alat ini, mission control center, yang akan telah pasti siapa pemilik ini dan di mana lokasi tersebut, dan seterusnya kita akan hantarlah kepada MRIC dan MRIC akan koordinasi dan hantar aset bantuan ke lokasi kejadian. Ya. Dia bukan sekadar untuk di laut, sekiranya tuan-tuan dan kawan-kawan yang ada minat dengan hiking dan bila tersesat di hutan yang ataupun gunung atau bukit yang tuan-tuan naiki, boleh aktifkan alat ini dan kita juga akan dapat kenal pasti lokasi dan kita akan hantar kepada polis dan juga bomba lah untuk memberi bantuan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alat ini ada dijual di pasaran dan harganya, range harganya 1,200 ke atas lah. Ya. Okey. Begitulah dia punya. Dia kira-kira ni alat ni boleh bantu kita lah untuk kalau kita tersesat ke apa ke. Boleh. Bila kita aktifkan alat ini, dia kalau tersesat jalan tu memandu tu tak perlulah. Sekiranya melibatkan kita punya aktiviti di hutan atau juga di laut. Okey. Okey tuan. Okay, next. Okay, ni ada jenis beacon yang mana PLB ni untuk aplikasi individu. Ini untuk di laut pun boleh, untuk di darat juga boleh. Dan yang untuk import ini, emergency position indicating radio beacons dalam bentuk kapal, sesuai kapal. Sekiranya kapal karam, alat ini akan automatik bila kapal tu kena air je, masuk ke dalam air, benda ini terus akan aktif lah. Yang keduanya adalah ELT, Emergency Locator Transmitters. Ini sesuai untuk pesawat udara. Ada satu kes di area Pantai Timur ni, di mana QDM di Kuantan ini yang terhempas di kawasan Kuantan di sepadan Kemaman dan juga Kuantan. Kita juga dapat detect dia punya ELT ni, dia punya kedudukan di mana kita juga berkongsi lokasi tersebut kepada Tentera Udara Malaysia. Okey, seterusnya next. Okey, ini adalah LUT, Local User Terminal, transceiver dia. Ini berada di Gebeng. Okay, next. Okay, ini adalah pusat operasi Kopassus itu, Malaysia Mission Control Center, MyMCC. Okay, next. Okay, ini adalah alat-alat yang telah kita gunakan, yang masih kita gunakan sekarang, yang berada di MRIC. Okay, next. Okay, itu saja untuk saya kongsikan pada petang ini. Sekiranya ada soalan yang boleh tuan-tuan nak tanyakan, ajukan. Kalau boleh minta Rustia untuk sharekan video-video mengenai search and rescue ni lah. Jadi lebih jelas saya. Dalam masa tu kita juga membuka ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan kepada penceramah kita mengenai apa saja aktiviti di, khususnya aktiviti di perairan di Malaysia lah. Sebab majoriti komuniti yang join ni saya ingat ada yang daripada komuniti nelayan, komuniti memancing kan. So,
mungkin ada benda-benda yang diorang tak tahu, yang tuan-tuan tak tahu, boleh ajukan kepada tuan kita pada petang. Nama saya Bong Pak Yu. Minta maaf tuan sebab kita perjalanan program kita pada malam ni ada sedikit ni lah. Yelah biasalah menggunakan Google Meet ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Itu yang jadi tersangkut-sangkut sikit ni. Nama saya Bong Pak Yu. Saya tekong FF1 1396. Saya pergi laut lah. 4 orang ribut rumah kuat lah. Saya standby jaket. Saya call bini saya lah buat kalam. Saya pakai jaket hanyut 18 jam. Sampai pergi laut pakai jaket selamatan saja. Jaket keselamatan telah membantu Uncle Yu dan rakan-rakan bertahan sehingga pasukan penyelamat tiba. Oleh itu, kami menyeru kepada semua yang hendak turun ke laut agar memastikan jaket keselamatan dibawa dan dipakai sepanjang berada di laut kerana ia mampu menyelamatkan nyawa anda. Ingat orang tersayang, pastikan keselamatan sepanjang berada di laut. Okey, terima kasih kepada Encik Taufik. Walaupun sangkut-sangkut tapi kita boleh tengok juga paparan video tu. Tapi kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan nak tengok dengan video mengenai search and rescue ni, kita boleh dapatkan di ruangan dinding YouTube yang tertera di laman web Maritim Malaysia, ya. Betul tak tuan? Ya. So macam mana pada tuan-tuan yang para peserta semua, adakah sebarang soalan yang untuk diajukan kepada yang bagi penceramah kita? Tuan-tuan, saya nak tanya tentang peraturan bot bergerak ni. Kalau setahu saya lah, aku tidur. Peraturan bot ni, bot yang lebih besar kalau nampak bot besar, nampak lajuan kan? Bagi lawan Maksud Sarut tu macam mana tu dari segi rule of the rule ke apa? Lawan bot. Kan kita ada gelembung ombak, ada kalau bot besar gelembung ombak dia kan tinggi. So kalau nampak kita ada bersikit mintas ke atau nak berselisih dengan bot besar tu, bot besar kena tahan dengan kelajuan dia kan. Ini kalau di dalam muara adalah lebih baiknya bot-bot yang memiliki enjin yang berkuasa tinggi ini untuk memperlahankanlah supaya tidak memberi kesan kepada kapal-kapal atau bot-bot yang sedang berlabur ataupun merapat di jeti ni supaya tidak rosaklah bila ombak yang besar akan menyebabkan goyangan yang kuat kepada kapal-kapal dan bot yang berada di jeti ni akan menyebabkan rosak. Itu memang
patut memperlahankan dia punya enjin. Bagi di laut, sekiranya kapal dagang, kapal besar adalah lebih selamat untuk bot kecil ataupun kapal yang kecil ini untuk mengelak daripada kapal-kapal besar ni. Kadang-kadang kapal yang besar ni tidak nampak dalam dia punya radar, kadang-kadang tak dapat detect bot yang kecil ni. Kadang pandangan mata pun terhad dan tak nampak bot kecil ni. Itu adalah lebih bagus untuk keselamatan bot-bot kecil ini mengelak daripada kapal-kapal besar ni sendiri. Apa syur atau kaedah yang terbaik daripada pihak tuan terhadap komuniti nelayan yang rata-ratanya keluar ke laut tanpa memakai pakaian keselamatan, tanpa membawa alat personal detail tadi tu. Apa saranan daripada pihak tuan yang agar akan berkurangannya kejadian-kejadian kemalangan di laut ni, terutama di perairan Malaysia? Maritim Malaysia sangat-sangat menekankan keselamatan semasa berada di laut. Itu kita sendiri di Maritim Malaysia ini menjalankan aktiviti preventif SAR, di mana program memberi kesedaran kepada komuniti maritim, terutamanya nelayan ini, untuk mematuhi langkah-langkah keselamatan sepertinya sentiasa semak keadaan cuaca sebelum turun ke laut. Itu kita boleh semak di Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita tahu yang esok akan hujan atau cuaca buruk. So dari situ kita dah boleh ambil langkah awal supaya tidak turun ke laut untuk tempoh yang telah dimaklumkan. Yang keduanya, kita perlu maklumkan kepada ahli keluarga ke mana kita nak tuju tu, supaya sekiranya tuan-tuan atau puan-puan pergi ke laut dan tidak pulang berlaku kecemasan di laut, dan kita akan tahulah tuan-tuan pergi ke lokasi ini, lokasi berikut, supaya kita terus boleh buat pencarian di tempat yang dimaklumkan. Yang ketiganya berkenaan dengan pemakaian jaket keselamatan ini sangat-sangat penting. Walaupun tuan-tuan pergi ke pulau, contohnya pergi ke Pulau Tioman, Pulau Perhentian, walaupun mengikuti trip balik hari ini, pakailah jaket keselamatan ini. Sila pastikan pemilik bot itu memberi tuan-tuan dan puan-puan jaket keselamatan. Sebelum tuan-tuan bayar untuk chip tersebut, pastikan faktor keselamatan ini sangat telah diorang ni sediakan, adalah lebih selamat. Tuan-tuan pastikan sebelum tuan-tuan membayar dan untuk meneruskan trip ke pulau. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, pastikan bot mereka ini dalam keadaan selamat, tidak berlaku kerosakan semasa di laut. Bila berlaku rosak di laut, kita akan hanyut, dan kawasan tersebut tak ada rangkaian telefon. Itu amat sukar untuk kita cari lokasi di mana tuan-tuan berada. Itu je. Tuan, saya ada satu soalan. Tuan, macam mana kalau berlaku satu kemalangan dekat laut antara bot dengan bot? Okey, macam mana kita nak tahu siapa yang salah dan siapa tak salah? Dan satu lagi, adakah perlu buat report dekat maritim? Saya rasa soalan tu dia nak tahu macam mana kemalangan di laut tu kan. Dan macam mana kita nak identify siapa salah yang melakukan kesalahan.
itulah kena buat laporan pada Maritim Malaysia dan kita akan buat siasatan lah berkenaan perkara tersebut dan juga kita akan maklumkan kepada Jabatan Laut supaya mereka juga berkepakaran berkenaan dengan lalu lintas yang dan akan kena pastilah siapa salah, siapa berpunca daripada siapa. Baik tuan, faham. Okey. Di paparan ni kita dapat lihat macam mana keadaan berlakunya sesuatu kemalangan di laut di mana kapal mereka collapse di tengah laut dan situasi ni kita dapat lihat begitu cemasnya orang mangsa-mangsa yang berada di tempat kejadian. Bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga dan aku pasti setia. So kita dapat lihat tadi antara video-video situasi kemalangan di laut. Kita minta dijauhkanlah terhadap diri kita dan keluarga kita lah. So saya rasa tak ada lagi soalan-soalan yang nak diajukan kepada tuan. So akhir sekali saya mewakili semua ahli jawatankuasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Mahathir bin Ismail kita di atas kesediaan memberi ceramah sebentar tadi. Diharap kita semua dan para peserta mendapat manfaat dan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya kesedaran di laut. Saya mendoakan agar kita semua diberikan kesihatan, sentiasa berjaya dalam hidup dan mendapat keberkatan dalam setiap perkara yang kita lakukanlah since kita dalam endemik ni. Minta semua tuan-tuan dan puan jagalah kesihatan tuan-tuan. Akhir kata, saya mewakili rakan-rakan seperjuangan memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengadakan program pada hari ini. Dia terganggu kesilapan teknikal tu lah. Kita dah rancang tapi bila tiba masa dia jadi macam ni pula. Yang baik datangnya daripada Allah SWT. Yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya akhiri program ni dengan 2 rangkap pantun sebab tadi saya dah bagi pantun masa permulaan. Pengakhiran kita bagikan pantun juga lah. Boleh tak? Boleh teruskan. Salam kemaafan kami hulurkan. Semoga kemesraan terus berpanjangan. Ilmu diberi, harap dihalalkan. Semoga perjuangan mendapat keberkatan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipita. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih tuan.